Jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah, maka dijimuk akan dia pada waktu jaganya, lagi dengan ikhtiarnya, dan hilanglah syahwahnya. Wajib atasnya diulang mandi. Kerana bahwasanya zahirnya itu maninya. Kita ulang pada masalah. Mas'alatun jikalau keluar mani daripada perempuan kemudian daripada mandinya. Mas'alatun jikalau keluar mani daripada perempuan kemudian daripada mandinya. Kemudian daripada dia sudah mandi junub. Masalahnya selepas pada dia berlaku bersetubuh dengan suaminya, selepas tu dia mandi janabah. Selepas pada dia mandi junub, mandi janabah itu, maka keluar pula mandi daripada dia. Maka itu ada tafsir. Jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah. Jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah, sudah mempunyai syahwah sebabnya dia dah genap umur 9 tahun ke atas. Maknanya dia ada mempunyai syahwah pada jimuk dah. Sebab kalau kanak-kanak walaupun dijimukkan tetapi dia tidak mempunyai syahwah. Jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah, dengan maknanya dia dah umur 9 tahun ke atas, maka dijimuk akan dia akan perempuan. Dijimuk tu pada waktu jaganya. Dijimuk tu maka dijimuk akan dia pada waktu jaganya. Dia sedarlah pada waktu jaga, lagi dengan ikhtiarnya. Lagi dengan ikhtiarnya, ikhtiar perempuan. Dengan suka rela dia lah dijimuk itu, bukan digagahi. Kemudian dan hilang syahwahnya. Dan hilang syahwahnya. Maksud dengan hilang syahwah tu maknanya syahwah dia tu tertunai. Dan hilanglah syahwahnya. Maknanya syahwah dia, keinginan jimuk tu dah tertunai. Maka syahwah dia, hilanglah syahwah dia, maknanya syahwah dia dah tertunai, maka di situ ada keluar maninya. Sebab kalau tak tertunai syahwah dia, maka tak keluar mandi. Maknanya tertunai itu makna dia ada keluar mandi ketika dijimuk oleh suaminya. Wajib atasnya diulang mandi.
wajib atasnya diulang mandi kerana bahawasanya zahirnya itu mandinya. Kerana bahawasa zahirnya pada zahirnya zahir mandi yang keluar itu ialah mandi dia sendiri. Kerana bahawasanya zahirnya, yakni pada zahir adalah mandi yang keluar itu ialah mandinya, ini mandi perempuan itu sendiri. Dan mani lelaki yang dan mani lelaki bercampur keduanya. Maka didirikan zon di sini. Zon kata mani dia atau mandi dia yang bercampur dengan mandi suami dia. Didirikan zon di sini maqam yakin, di tempat yakin. Maqam yakin yakni di tempat yakin. Didirikan zon di tempat yakin tu seperti masalah tidur. Tidur yang membatalkan wuduk. Jaga begitu. Seperti masalah tidur yang membatalkan wuduk. Yang mana tidur yang membatalkan wuduk itu didirikan zon di tempat yakin juga. Masalah didirikan zon di tempat yakin pada masalah tidur yang membatalkan wuduk dulu. Kita ingat balik masalah dulu, tidur tu kalau tak tetap. Tidur kalau tak tetap kedudukan tu pada zonnya ada keluar angin, ada keluar sesuatu. Pada zonnya, tapi apabila zon kata ada keluar, maka dia menempatkan zon akan itu di tempat yakin, maknanya ada keluar. Sebab ketika tidur itu kita tak sedar adakah keluar daripada dubur itu angin ke ataunya tak keluar. Tapi ghalibnya kalau tidur ada keluar angin. Sebab situ dia tak terasa. Maka zon ada sengka pada ketika tidur, ada sengka apa dia? Ada sengka keluar sesuatu. Tapi sengka bukan tentu kata keluar. Tetapi sengka kata ada keluar, maka dimenepati sengka itu pada tempat yakin, mana yakin ada keluar sesuatu daripada dubur ketika dia tidur. Sebab itulah tidur yang tidak tetap kedudukan tu membatalkan wuduk. Itu maksud katanya seperti masalah tidur. Kemudian kita ulang balik. Jadi rupa masalahnya, masalatun dia kata jikalau keluar mani daripada perempuan. Tapi keluar mani itu kemudian daripada mandinya, kemudian daripada dia sudah mandi janabah. Selepas pada dia sudah mandi, maknanya berlaku jimuk. Selepas pada berlaku jimuk, sampai masa dia nak solat, dia mandi janabah. Selepas pada mandi janabah, tak kira sempat nak solat ke tak sempat nak solat, maka keluar mandi daripada dia. Maka rupanya di situ tengok ada tafsir. Masalah apa selepas pada dia mandi janabah, ada keluar mandi daripada kemaluan dia. Maka dia nak kena mandi pula sekali lagi ke tidak. Maka di sini masalah dia katanya jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah. Perempuan yang mempunyai syahwah maknanya umur 9 tahun ke atas. Maka sekiranya kalau perempuan itu, si isteri itu umur tak sampai 9 tahun, contohnya umur 7 tahun lebih-lebih 8 tahun ke masalah, maka suami dia jimuk. Apabila suami dia jimuk tu maknanya dia tidak ada syahwah dalam itu, dia tidak ada syahwah, maka
memang sama sekali apabila suami itu dijimuk, maka wajib di atas dia mandilah. Wajib di atas dia mandi, wajib di atas suami suruh dia mandi. Sebab sekarang dia belum balik lagi. Kalau kira solat tu tidak wajib di atas dia lagi. Hanya itu suami mesti suruh dia mandi. Sebab kalau tak mandi, tak boleh nak jimuk sekali lagi pula. Maka selepas pada dia mandi, sekiranya kalau ada keluar mandi daripada dia, maka tentu sama sekali mandi suaminya, bukan mandi dia sendiri. Maka daripada dulu bahawasanya mandi orang lain tidak mewajibkan mandi. Keluar mandi orang lain, maka tidak mewajibkan mandi. Sebab tu perempuan yang tidak mempunyai syahwat 100% katanya dia tak keluar mandi. Maka mandi yang keluar selepas pada dia mandi janabah tu adalah mandi suaminya. Maka membatalkan wuduk, tak wajib mandi sekali lagi pula. Dengan sebab dia belum sampai tahap orang yang mempunyai syahwah. Maka 100% tak keluar mandi. Tapi wajib di atas dia mandi dengan sebab dijimuk. Begitu. Tapi masalah kita di sini dia katanya jikalau adalah perempuan itu sudah mempunyai jimuk, maka dijimuk akan dia pada waktu jaganya. Pada waktu dia sedar. Jadi maknanya dia tahulah katanya suami jimuk dia. Kalau dia jimuk pada waktu dia tidur, dia tak sedar. Ada jimuk ke tak ada jimuk. Maka dijimukkan dia ke perempuan yang sudah mempunyai syahwat pada waktu jaganya. Lagi dengan ikhtiarnya. Mana sukarela dia serah diri kepada suaminya. Lagi dengan ikhtiarnya, ikhtiar kita lagi dengan ikhtiarnya, ikhtiar perempuan tadi. Dengan mana sukarela dia, suka hati dia, dia serah diri dia kepada suaminya. Bukan digagahi, tidak. Kemudian ketika dijimuk oleh suami itu dan hilanglah syahwahnya, maknanya tertunai syahwah dia. Ketika suami dia jimuk tu, dia tertunai syahwah. Maka apabila kata tertunai syahwah, maka tentu dia ada keluar mandi. Dijimuk dan dia ada keluar mandi. Sebab tertunai syahwah. Maklumlah tu, kalau tak tertunai syahwah, tak keluar mandi kan. Jadi rupanya begitulah. Wajib hukumnya, wajib atasnya, atas perempuan tadi diulang mandi. Wajib di atas dianya kena mandi sekali lagi. Mandi kali yang kedua sebab keluar mandi. Jadi masalahnya perempuan yang rupanya begini, perempuan yang sifatnya begini, yang sudah sampai umur mempunyai syahwah. Satu, dan dijimukkan dia pada masa jaga. Dan dengan pilihan dia sendiri dan tertunai syahwah. Itu 4 kait. Satunya perempuan yang dijimuk itu perempuan yang sudah mempunyai syahwah. Yang keduanya dijimuk itu dijimuk pada masa jaga. Dan ketiganya bukan terpaksa, yang keempatnya tertunai syahwah dia. Maka ketika jimuk itu, ketika dijimuk, maka jimuk dalam masa jaga, jimuk dengan secara sukarela dia, dan ketika jimuk itu dia tertunai syahwah, maka selepas pada jimuk tu dia ada keluar mandi ke tidak keluar mandi ke zuhir farad dia ke tak kira lah, tapi dengan sebab dia jimuk, dia nak solat mesti dia mandi janabah. Maka selepas pada dia jimuk tu sampai masa dia nak solat, dia pun mandi janabah. Selepas pada dia mandi janabah tu, ada keluar pula mandi daripada farad dia.
ada keluar pula mani daripada farad dia. Maka mani yang keluar daripada farad dia tu boleh jadi mani dia, boleh jadi mani suami. Dan boleh jadi mani dia yang bercampur dengan air mani suami. Ha. Maka hukumnya wajib atasnya diulang mandi. Sebab apa wajib di atas dia mandi junub sekali lagi pula? Kerana bahawasanya zahirnya, mandi yang keluar itu zahirnya, jadi pada zahir mandi itu mandinya mandi perempuan. Ini mandi perempuan itu sendiri. Mandi perempuan, sekali lagi, kerana bahawasanya mani yang keluar selepas pada dia mani junub itu pada zahirnya mani dia sendiri. Mani dia sahaja. Jaga gitu. Mani dia ni mani bagi perempuan itu mani dia seorang saja. Mani dia saja. Tidak bercampur dengan mani suami. Begitu dulu. Maninya, jadi mani perempuan, mani bagi perempuan tidak bercampur dengan mani suami. Ini masalah katanya zahirnya itu maninya mani perempuan tidak bercampur dengan mani lelaki suami dia. Ini masalah suami jimuk tapi suami tak tertunai syahwat. Begitu. Ni masalah katanya kerana bahasa zahirnya maninya itu zahirnya itu maninya, jadi mani perempuan, mani dia seorang saja. Masalah ketika jimuk suami tak tertunai syahwah tetapi sebelah balik perempuan tertunai syahwah. Dan mani lelaki bercampur keduanya, ini masalah mana? Mani yang keluar tu, mani yang bercampur. Maknanya sebab suami pun tertunai syahwat, dia sendiri pun, perempuan tu pun, macam kata tadi, tertunai syahwat juga. Mana suami ada keluar mani kat dalam faraj, dia pun tertunai syahwat, ada keluar mani. Sebab tu jadi bercampur mani dia dengan mani suami. Dua-dua masalah. Sebab kalau katanya dia memanglah dah kata tadi dia ni tertunai syahwah, mana dia ni sama sekali dia ada keluar mani. Tetapi pada pihak suami itu pula tertunai syahwah ke tidak tertunai syahwah. Maka kalau suami itu jimuk tetapi tidak tertunai syahwah, maka mani yang keluar selepas pada mani janabah itu mani dia seorang saja, tidak bercampur dengan mani suami, sebab mani suami tidak tertunai syahwat. Dan boleh jadi juga mani dia bercampur dengan mani suami. Sekiranya kalau suami itu tertunai syahwat macam dia juga. Bercampur, walaupun bercampur tapi yang keluar tu mani dia jugalah, ada keluar mani dia jugalah sebab ada bercampur kan. Yang keluar tu maknanya mani dia, mani suami. Tapi walaupun caput tapi masuk dalam kata dia ada keluar mani. Gitu. Jadi sekali lagi masalahnya kita bahagi dua. Jadi maknanya perempuan dengan sifat yang tadi dah sampai umur mempunyai syahwah. Yang keduanya dijimuk pada masa jaga. Yang ketiganya sukarela pilihan dia sendiri. Sukarela dia serah diri bagi suami dia tu jimuk. Yang keempatnya dia tertunai syahwah. Dia tertunai syahwah. Lepas tu sebelah balik suami tertunai syahwah juga ke ataunya tidak, sama saja. Sebelah balik suami itu tertunai syahwah. Kalau suami itu tertunai syahwah dan maka suami itu ada mengalir mandi ke dalamnya. Kalau suami itu tak tertunai syahwah tapi dia berhenti daripada jimuk. Belum pada
tertunai syahwat oleh suami. Tapi si isteri dah tertunai syahwat. Ha. Maka masalahnya kalau suami tak tertunai syahwat, mani yang keluar, air mani yang keluar selepas pada mandi janabah nak solat tu, mandi dia seorang keluar. Kalau suami tertunai syahwat, maka air mani yang keluar selepas pada dia mandi janabah itu adalah mani yang bercampur. Mani dia dan mani suami. Maka di situ jadi katanya mani dia keluar. Mani dia sendiri keluar. Kemudian jadi masalahnya kita katanya berlaku jimuk. Berlaku jimuk, suami isteri itu ada berlaku jimuk tapi nak kira sebelah balik perempuan. Maka perempuan sifat dianya 4 sifat tadi. Maka selepas pada berlaku jimuk, ni kita maklum bahwasanya apabila berlaku jimuk hasil tertunai syahwat ke tidak tertunai syahwat, maka wajib mandi semata-mata dengan sebab janabah dia jimuk. Maka selepas pada berlaku jimuk tadi, maka sampai masa nak solat, masalah, maka dia pun mandi janabah. Mandi janabah, mandi junub. Selepas pada mandi junub tu ada keluar mandi pula. Selepas pada mandi janabah tu maknanya ketika dijimuk, ketika dijimuk tu kalau dia tertunai syahwat, ketika jimuk keluar mandi ke tidak keluar itu sama. Ketika jimuk dia tertunai syahwat. Apabila berhenti daripada jimuk tu, mandi dia dah keluar. Tapi dia tak ada masuk balik. Begitu. Selepas ada jimuk, dia pergi mandi janabah. Lepas pada mandi janabah, dia duk nak solat masalan, keluar mandi. Maka mandi yang keluar daripada dianya, zahirnya satunya, boleh jadi mandi dia seorang kalau suami tak tertunai syahwat. Sebab dia ni tertunai syahwat, tentu ada keluar mandi. Dan boleh jadi juganya mandi yang keluar, air mani yang keluar daripada dia selepas pada mandi janabah itu, mandi yang bercampur dengan mandi dia dan mandi suami. Itu sekiranya kalau suami itu tertunai syahwat juga. Maka dia katanya wajib ulangkan mandi. Hukumnya wajib mandi sekali lagi. Wajib kena mandi kali yang kedua. Sebab mandi kali yang pertama tadi itu kerana jimuk. Janabah dia sebab jimuk. Dan mandi kali yang kedua sebab ada keluar air mandi. Begitu. Maka diberikan zon. Maka diberikan zon di sini makam yakin. Maka diberikan zon sebab kita zahirnya pada zahir saja. Kita pun tak pasti juga tu. Pada zahirnya mandi yang keluar tu mandi dia sendiri seorang, artinya mandi dia bercampur dengan mandi suami. Tapi boleh jadi juganya mandi yang keluar tu mandi suami saja. Boleh jadi juga dengan sebab kita kata boleh jadi walaupun dia tertunai syahwat tapi selepas pada jimuk air mani dia dah habis keluar. Contohnya kalau katanya berlaku jimuk, lepas tu dia ni tertunai syahwat awal-awal lagi. Maka keluar mandi dia dah keluar habis. Selepas tu lama pula suami baru tertunai syahwat. Jadi mandi dia dah habis. Yang ada kat dalam kemaluan dianya, kat rahim dianya ialah mandi suami. Maka selepas pada dia mandi janabah boleh jadi mandi suami betul-betul. 100%. Boleh jadi begitu. Jadi maknanya boleh jadi mandi dia, boleh jadi mandi suami, boleh jadi mandi bercampur. Tapi pada zahirnya air mandi yang keluar selepas pada dia mandi janabah itu
adalah mandi dia sendiri dan atanya mandi dia bercampur dengan mandi suami. Jadi masuk dahlah katanya keluar mandi dia daripada dia. Maka lalu tu wajib kena mandi sekali lagi pula. Mandi janabah sekali lagi pula. Sebab apa? Sebab kita ambil zon diletak di tempat yakin. Ambil zon, mana zon? Zon bahwasanya mani yang keluar itu mani dia. Ambil zon diguna di tempat yakin. Mana diguna tempat yakin, maknanya 100% katanya mani yang keluar tu mani dia sendiri. Bukan mani suami. Maka apabila katanya mani yang keluar itu selepas pada mani janabah, air mani yang keluar selepas pada mani janabah tu ialah yakin kata mandi dia sendiri, maka wajib dia mandi. Adapun masalah katanya pada awal-awal tu masalah dia masuk balik. Begitu. Masalah masuk balik. Adapun di sini maknanya selepas pada mani junub kerana jimuk ada keluar mani daripada dia. Padahal dia tertuna syahwah. Maka masalah tunya zon saja kata mani dia. Tapi zon dimenepatikan yakin. Seperti masalah tidur. Tidur mana? Tidur yang membatalkan wuduk. Seperti tidur tidak tetap kedudukan yang membatalkan wuduk. Macam kata tadi, zon saja ketika tidur tu barangkali ada keluar, asalnya kita kata begitu kan. Pada masa tidur tidak tetap kedudukan, barangkali boleh jadi ada keluar angin. Itu awal-awalnya kita kata boleh jadi saja. Boleh jadi saja keluar angin ketika tidur. Tetapi yang boleh jadi itulah kita kata zon. Maka dimenempatkan zon di tempat yakin, maknanya awal-awal kita kata boleh jadi ada keluar angin. Tapi menepati di tempat yakin, kita hukum katanya apabila tidur tentu ada keluar angin. Itu ditempatkan yakin. Awal-awalnya boleh jadi ada keluar angin. Tetapi ditempatkan di tempat yakin maknanya tentu ada keluar angin kalau tidur tidak tetap kedudukan. Lalu tu batal wuduk. Begitu. Dan tadi masalah katanya wajib diulangi tadi, dia sifat perempuan tu 4. Satunya sudah mempunyai syahwah. Yang keduanya dijimuk pada masa jaga. Yang ketiganya ialah dengan ikhtiar. Yang keempatnya hilang syahwah, maknanya tertunai syahwah. Maka sini sebaliknya. Dan jikalau perempuan itu lagi kanak-kanak. Kanak-kanak maknanya belum genap umur 9 tahun. Belum sampai umur 9 tahun. Kanak-kanak di sini maknanya belum sampai umur 9 tahun. 8 tahun lebih ke. Tapi kira tahun di sini tahun Qamariyah. Tahun di sini kira tahun Qamariyah. Maknanya mengikut tahun Islam lah. Mengikut tahun Islam. Dan jikalau ada perempuan itu lagi kanak-kanak, masih lagi kanak-kanak. Maknanya tak sampai umur 9 tahun lagi. Maka kalau tak sampai umur 9 tahun tadi, maknanya orang ni tidak mempunyai syahwah jimuk lagi. Tapi kalau tanya macam mana berlaku jimuk dengan sebab dia tak ada, sebab dia jadi isteri orang, sebab dia jadi isteri bagi orang lain, sebab dia dah kahwin, sebab dia jadi isteri, suami nak kepada jimuk, dia kena tunailah. Masalah kecil badan tu, tu tak kira lah, kita kira katanya sampai syahwah ke tak sampai. Masalah tu lain. Satu, jikalau ada perempuan itu lagi kanak-kanak atau digagahi jimuk,
Ketika jimuk tu digagahi. Walaupun jimuk digagahi, mesti kena mandi juga. Lalu tu selepas pada digagahi jimuk, maka selepas pada digagahi tu dia mandi janabah. Sebab nak solat. Atau tidur. Artinya ketika dijimuk tu, dijimuk pada masa dia tidur. Dia tak tahulah kata dijimuk ke tidak. Dia tak sedar. Atau tiada hilang syahwahnya. Kalau tak hilang syahwah, maknanya dia tak keluar mandi. Hukum kesemuanya, kalau perempuan tu masih lagi kanak-kanak atau dijimuk dengan secara digagahi atau dijimuk pada masa dia tidur, artinya dijimuk itu suami saja yang tertunai syahwah, tetapi sebelah balik perempuan tidak tertunai syahwah, hukumnya tiada wajib mandi, tak wajib dia mandi, kali yang kedua tak wajib. Mandi kali pertama tu wajiblah sebab atas nama janabah sebab jimuk. Mandi kali pertama tu wajiblah. Selepas pada jimuk tu wajib dia kena mandi sebab janabah dengan jimuk. Tetapi selepas pada mandi janabah tu keluar mandi daripada kemaluan dia. Maka tentu sama sekali mandi yang keluar tu bukan mandi dia. Bukan mandi dia. Lepas tu kerana bukan mani, yani kerana bahawasanya mani yang keluar itu 100% bukan mani dia. Bahkan yang keluar itu ialah mani suami. Mani suami. Kemudian kalau orang tanya kenapa dikait ketika jaga dan digagah sukarela tadi. Sebab kalau tidur dan digagahi ini dia masuk dalam bagai orang yang tidak sakutan hukum dengan dia. Sebab apa dia? Hadis rufi'al qalamu an salasin. Diakatkan qalam daripada 3 bagai orang. Satunya orang terlupa, yang keduanya gitulah. Jadi pendek katanya dia orang kita ni kalau dipaksa tidak ada kesalahan. Kalau tidur pun tidak ada kesalahan. Kalau orang terlupa pun tidak ada kesalahan. Macam kanak-kanak, macam orang gila. Orang gila tidak ada kesalahan. Orang kanak-kanak pun tidak ada kesalahan. Orang terlupa pun tidak ada kesalahan. Orang kena paksa pun, walaupun kena paksa sujud kepada berhala sekalipun, kalau dia sujud dengan sebab kena paksa, tak jadi murtad. Sebab digagahi. Kemudian orang tidur pun, kalau contohnya dia tidur, dia mimpi berjalan, dia dalam mimpi tapi dia berjalan. Berjalan dia tu sambil jalan dia pijak barang-barang orang rusak, maka tak wajib di atas dia bayarkan barang orang dengan sebab dia merusak. Tapi dia tidur berjalan. Dia tidur mimpi, ada setengah orang kitanya tidur dalam mimpi, tapi mimpi dia berjalan pergi ke situ ke sini. Dalam sambilan dia mimpi dia berjalan tu, dia ada merusak pijakkan tanaman orang ke masalah. Maka tidak wajib di atas dia bayar. Sebab dia tidak salah. Sebab dia tidur tak sedar. Maka masalah di sini, kalau digagahi, dia tak ambil tanggungjawab. Sebab dia tak salah. Tidak ada tindakan di atas dia. Macam tu juga dia tidur. Begitu. Sebab tu dia katanya digagahi. Itu apa dia? Dengan ikhtiar. Bukan digagahi. Kalau digagahi bukan sukarela dia nak serah diri bagi orang jimuk dia. Kalau dia tidur pun, orang tidur ni macam orang mati, tak tahu kata apa. Maka sebab tu dah dikait katanya dengan ikhtiar dan dengan dalam jaga. Gitu. Maka rupa tadi sekiranya 4 kelakuan sini, maka tidak wajib di atas dia mandi kali yang kedua dengan sebab keluar mandi daripada kemaluan dia. Hanya mandi yang keluar tu adalah membatalkan wuduk. Basuh
Basuh, ambil wuduk lah. Tak payah mandi janabah kali yang kedua lah. Begitu. Habis masalah janabah, hasil janabah sebab keluar mani. Dan demikian lagi hasil pula janabah dengan masuk hasyafah sekaliannya daripada orang yang hidup yang terbuat atau yang diperbuatnya yang wadih, maka tiada hasil janabah dengan setengahnya, dan jikalau serta kebanyakan zakarnya, dan jikalau serta kebanyakan zakarnya, seperti dilebihkan dia. Jikalau serta kebanyakan zakar, seperti dibelahkan dia. Dan dimasuk sebelahnya. Tiada dan jikalau serta kebanyakan zakat seperti dibelahkan dia dan dimasukkan sebelahnya, tiada hasil janabah. Atau dilipatnya akan zakarnya. Dan demikian lagi seperti keluar mani. Dan demikian lagi yakni seperti keluar mani, hasil pula janabah, jadi berjunub juga orangnya dengan masuk hasyafah. Dengan masuk hasyafah, tapi masuk hasyafah tu sekalian hasyafah. Bukan sekalian zakar tu, tidak. Zakat tu saja. Masuk tu sekalian hasyafah. Daripada orang yang hidup. Mana hasyafah tu, hasyafah orang yang hidup. Nak keluar hasyafah orang yang sudah mati. Dia kira katanya hasil janabah tu dengan masuk sekalian hasyafah. Ini kita panggil jima'. Masuk hasyafah sekaliannya, ini panggil jima'. Kalau tidak berkahwin, maka jadi berzina. Kira katanya dah masuk sekalian hasyafah, walaupun tak seluruh zakat sekalipun, maka dah kalau tidak berkahwin di antara perempuan dengan lelaki dan perempuan tu, maka dah hasil berzina. Dengan sekadar masuk hasyafah ke sumur hasyafah. Tapi sini dia kait katanya dengan masuk hasyafah sekalian hasyafah, bukan sekalian zakat, sekalian hasyafah. Hasyafah tu daripada orang yang hidup, bukan daripada orang mati. Sebab kalau hasyafah daripada orang mati, memang orang mati tidak sakutan hukum di atas dia. Macam masuk jari, masuk zakar, masuk hasyafah orang mati, macam masuk jari, masuk kayu, berkurang itulah. Tidak wajib mandi.
tidak masuk mandi. Seperti setengah-setengah orang perempuan tu dia nak cek tengok katanya darah haid dah habis ke tidak, dia masukkan umpama cotton bud. Cotton bud tu dia olah masuk ke dalam rahim dia. Maka tidak jadi janabah kan. Sebab masuk macam masuk jari begitu, itu tidak hasil janabah. Maka zakar orang mati macam jari. Masuk jari tidak wajib mandi, maka masuk zakat tidak wajib mandi juga. Tapi yang peliknya, masalahnya yang pelik, zakar orang mati, zakar orang mati, kalau memasukkan, contohnya, terpaksalah kena sebut untuk nak tahu masalah. Contohnya, suami dah mati. Suami dah mati. Maka isteri memasukkan zakat suami yang mati ke dalam faradnya. Hasil janabah ke tidak, perempuan si isteri tak wajib mandi janabah. Tapi sekiranya perempuan itu memasukkan zakat suaminya yang mati, tetapi keluar mandi orang mati itu, keluar mandi masuk dalam rahim perempuan, dan perempuan itu pun terhasil syahwah juga, kerana dia mengandung dengan yang tu. Kerana dia mengandung dengan yang tu, maka anak yang mengandung itu ternasab kepada si mati itu. Sebab si mati itu suami dia kan, tapi sudah mati. Maka boleh, maknanya dia tak jadi berzina tu. Dia tak jadi berzina. Maknanya anak tu terbasuh kepada suami dia. Maknanya bin kepada ayah dia lah. Walaupun ketika keluar mandi masuk dalam rahim, masuk rahim perempuan tu menyebabkan mengandung itu, si suami tu dah mati sekalipun. Tetapi boleh jadi, boleh jadi ada keluar mandi. Boleh jadi begitu. Maka anak itu terbangsa, ternasab kepada bapaknya yang sudah mati. Ini katanya anak mayat. Orang cakap, orang panggil begitu. Ini anak mayat, bukan anak orang hidup. Anak janazah dia panggil. Anak mayat, tanya anak janazah. Begitu. Tapi kalau ngikut guru saya, dia katanya ada berlaku. Zaman dulu ada berlaku. Ada berlakunya suami tu mati. Kemudian apabila orang nak mandi dia tu, zakat bagi suami tu masih itu lagi. Maka nak mandi janabah tak boleh. Maka nak mandi mayat tak boleh. Maka musyarat katanya kena panggil suami isteri dia masuk dulu. Maka itulah isteri pun masukkan zakat dia dalam farad dia, maka keluar mandi daripada mayat. Si perempuan pun, si isteri pun tertunai syahwah, mengandung dengan yang tu. Ada berlaku pada zaman dulu ceritanya. Ini nak cerita katanya masalah yang gharibnya. Memasukkan zakat tidak wajib janabah, tak wajib mandi, tetapi kalau mengandung dengan sebab itu anak terbasuh kepada tuan mandi, walaupun dia dah mati sekalipun. Gitulah. Ini sambilan. Sambilan sebut katanya daripada orang hidup, maknanya kalau orang mati tak wajib janabah macam masuk jari. Tak wajib janabah, tapi kalau jadi dapat anak ternasab kepada si mati. Begitu ya. Sekali lagi ulang. Dengan masuk hasyafah sekaliannya daripada orang hidup. Orang yang hidup.
Yang terbuat atau yang diperbuatkan, yang diperbuatnya. Kita akhir di situ dulu. Tengok masa dah lebih pada 9:30. Yang terbuat atau yang diperbuatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.